والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Tuhan dan Tuhan yang berahmat Allah juga untuk mendapat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini diberikan ruang bersama menyambung hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan masuk pada satu hadis berkenaan dengan keadilan, kelebihan dan kekuasaan Allah Ta'ala, yang juga kalau kita amati daripada hadis ini mungkin kita boleh kaitkan dengan insyaAllah bulan yang akan tiba. Kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nafas sampai ke bulan tersebut, yang bulan Ramadan pada insyaAllah. Hadisnya berbunyi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabarakallahu wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsira wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahu Bukhari wa Muslim fi sahihihima min hadhihi al-huruf. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya. Maknanya hadis ini adalah hadis kursi, iaitu hadis yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam pengajian ulumul Quran dan ulumul hadis biasanya dia ada tiga. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Yang ketiga, hadis kursi. Al-Quran, kalam daripada Allah, ayat yang Allah Ta'ala bagi. Hadis, kita kata daripada Nabi SAW, lafaznya daripada Nabi. Adapun hadis kursi ini, firman itu datang daripada Allah, tapi datang daripada mulut Nabi. Maknanya hadis kursi ini, sebab itu para sahabat meriwayatkan daripada Nabi SAW seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lidah Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan, barang siapa yang bercita-cita untuk melakukan kebaikan lalu tidak jadi mengamalkannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan baru. Jika dia bercita-cita untuk melakukan kebaikan, kemudian dia mengamalkannya, maka baginya 10 kebaikan dan digandakan sehingga menjadi 700 kali ganda, bahkan sehingga sampai satu tahap tidak terhitung. Kata Allah lagi, barang siapa yang bercita-cita mahu melakukan keburukan tetapi tidak jadi melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulisnya sebagai satu kebaikan yang penuh. Dan jika dia bercita-cita untuk melakukan keburukan dan dia melakukan keburukan tersebut, maka Allah akan menulisnya baginya akan satu keburukan. Ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sahih daripada kedua-dua para ulama yang meriwayatkan daripada hadis ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan peringatan kepada kita bahawa sesungguhnya setiap kebaikan dan keburukan itu pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maknanya tuan-tuan, apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat sebagai satu kebaikan ataupun dia terjadi sebagai satu keburukan. Mana kalau kebaikan kita lakukan, Allah Ta'ala catat. Keburukan, Allah Ta'ala catat. Bukan hanya sekadar Allah yang maha mengetahui, sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala juga melantik para malaikat khusus bagi mencatat kebaikan, amal yang baik dan amal yang buruk kita lakukan. Sebab apa? Sebab takut orang bertingkah ke akhirat. Dia kata, apa siapa saksi? Ya, siapa saksi ialah zaman sekarang pun orang dah berani nak melawan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Jadi di situ juga Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, bahawasanya Allah itu boleh melantik orang yang mencatat sebagai saksi bahawa dia melakukan kebaikan dan juga keburukan. Ada orang tuan-tuan, bila sebut para malaikat, dia ada timbul satu persoalan. Dia kata, kenapa Allah Ta'ala melantik malaikat sedangkan Allah Maha berkuasa? Soalan. Ada orang ketika dia kata, kalau Allah ni maha berkuasa, kenapa Allah perlu melantik Israel bagi menarik nyawa? Kenapa Israfil bagi meniup sangkakala? Kenapa roket dan Atib itu dilantik untuk mencatat kebaikan dan keburukan kalau Allah Ta'ala itu maha berkuasa? Ini di antara persoalan-persoalan akal yang ditanyakan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berakal kepada kita. Tetapi kita sebagai umat Islam perlu bersedia juga menjawab persoalan ini dengan akal, supaya akal itu mampu untuk mematahkan akal yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Karena ia ada boleh benar. Jadi sebab itu tuan-tuan, persoalan-persoalan ini kadang-kadang timbul. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan para malaikat, mencipta para malaikat untuk membantu kerja-kerja yang sepatutnya Allah boleh buat kalau Allah Ta'ala maha berkuasa. Jadi para ulama yang mudah menjawab persoalan ini tuan-tuan sekalian dengan jawapan akal sebenarnya. Kalau kita baca ayat Quran kepada mereka, mereka tak percaya, tapi mereka jawab dengan akal, akhirnya dipatahkan. Percaya dipatahkan dengan akal. Jadi di antara jawapan yang diberikan oleh para ulama, dikata seandainya seorang pemimpin yang paling kamu kagum, seandainya seorang pemimpin yang paling kamu kagum, kamu tengok dia, memang kamu mengkagumi dia, transformasi yang dia buat apa-apa dah, mana kamu kagum dia sebagai pemimpin. Bila dia datang kat tempat kamu, dia bawa kereta seorang-seorang, dia keluar kereta seorang-seorang, dia ambil barang seorang-seorang, dia datang kat rumah kita seorang-seorang. Gah tak dia sebagai seorang pemimpin? Kita rasa tak gah apa hal, mana driver kamu, mana pembantu kamu, mana escort kamu. Jadi nak nampak gah seorang pemimpin itu, tengok tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Presiden US, dia turun dengan kapal terbang dia sendiri, yang menyambut kereta dia sendiri, yang escort askar dia sendiri. Sebab tu tuan-tuan tengok masa dulu siapa pun tak silap, Presiden Amerika pernah turun kat Malaysia, tuan-tuan, hotel yang dia sewa tu ada kereta kebal kat bawah, kereta kebal Amerika. Memang didatangkan khas daripada sana. Kalau kita pemimpin negara pergi kat negara orang, biasanya dia sewa kereta kat sana. Tapi Amerika ni nak jaga tuan-tuan, dibawa kereta daripada sana untuk membawa Presiden Amerika. Jadi orang nampak kehebatan. Jadi nak dibuatkan satu perbandingan, Allah Ta'ala yang maha berkuasa menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala dengan Allah memberikan tugasan itu pada para malaikat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak bahaskan perkara ini lebih panjang, tak semua perkara yang malaikat buat. Allah Ta'ala melantik para malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Tetapi ada juga beberapa amalan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mencatatkan. Allah Ta'ala tak bagi malaikat buat kerja itu. Di antaranya adalah orang yang berpuasa. Sebab ganjaran pahala puasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan bagi ganjaran pahala itu. Ini di antara kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang menjadikan kita, yang memelihara kita. Sebab itu wajib kita beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Jadi di dalam hadis ini Allah menyatakan sesungguhnya Allah mencatatkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu pengiktibaran kepada manusia
mungkin dalam masa yang sama sebagai satu galakan kepada manusia tentang sesuatu amalan yang hendak dilakukan. Sebab itu Allah memberikan 4 keadaan. Pertama, dikata barang siapa yang berniat dan bercita-cita untuk melakukan kebaikan, maka dia belum buat lagi, ada cita-cita nak melakukan kebaikan, Allah Ta'ala dah berikan dia pahala ganjaran, satu ganjaran pahala penuh, seolah-olah dia telah melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, dia kata orang itu cita-cita nak buat satu kebaikan, tengok dia buat sungguh, dia laksana sungguh-sungguh, akhirnya Allah Ta'ala akan gandakan kurang-kurang 10 kali ganda pahala ganjaran tersebut, sehingga Allah Ta'ala kata boleh mengganjarkan sehingga 700 kali ganda. Bahkan Allah kata lagi lebih daripada itu pun Allah Ta'ala boleh gandakan. Kedua. Yang ketiga, dalam hadis ini Nabi SAW sebut melalui hadis kursi ini, Allah menyatakan bahawa seandainya seorang itu ada cita-cita nak buat satu keburukan, perbuatan maksiat, ada cita-cita nak buat jahat, tiba-tiba dia meninggalkan perbuatan tersebut, maka Allah Ta'ala bagi lagi ganjaran, iaitu seolah-olah dia melaksanakan satu kebaikan yang berlawanan daripada apa keburukan yang telah dicita-citakan. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW dari hadis kursi ini, iaitulah sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan satu saja dosa seandainya seorang itu bercita-cita melakukan keburukan, dia buat keburukan tersebut, hanya satu dosa yang diperoleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa, tuan-tuan? 4 perkara ni sentiasa berlaku dalam diri. Sebab itu Allah sebut 4 perkara. Pertama, niat nak buat baik, cita-cita nak buat baik. Ada kita ni cita-cita nak buat baik ni dalam Ramadan, kita buat persediaan, tuan-tuan, nak nak bertadarus, nak tamatkan 30 juzuk, nak pastikan semayang kita ni terawih tu sempurna 8 dan 20 kalau boleh. Ada cita-cita. Sebab tu sekali orang pun pening balik, tuan-tuan, bila masuk Ramadan benda yang sama akan berulang. 8, 20, nak buat 8, 20. Ada tazkirah apa tidak? Kan? Ada keluar pula surat khabar ni, kenyataan dalam media dilarang tazkirah semasa semayang tarawih. Saya setujulah, tuan-tuan. Sebenarnya larangan tersebut bagus. Sebab apa? Sebab kalau tazkirah masa semayang batal. Lepas semayang tu bukan tazkirah, kan? Kalau tanya saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Larang tazkirah semasa semayang. Saya setuju lah. Tazkirah tengah semayang batal. Semayang dengan makmum-makmum sekali batal. Itu dia pada awak, tuan-tuan. Gaduh. Masuklah saya pun bincang di tempat saya pun ada juga isu-isu gini. Ada yang nak buat 8, ada nak tazkirah, ada tak nak tazkirah. Biasalah orang Melayu kita, ialah semata-mata untuk menyambut Ramadan, ya. Satu benda pada saya, satu benda yang sangat baik. Tapi kadang-kadang kita bergaduh. Ada orang nak buat tazkirah, ada tak nak, ada orang nak buat 8, tak nak, ada orang nak buat 20. Jadi banyak pandangannya. Di 9 ni tambah pula buat 10, 13, kan? Kalau di belah-belah perpangan ni, tuan-tuan, banyak masjid dia akan buat 13, 13, 10 tarawih, 3 sembahyang kita. Kita 8 je lah. Jadi 8 ke 10 saat nak buat. Jadi pernah mau ni kita orang mesyuarat, seorang menarik lah, seorang hamba Allah, dia bagi pandangan. Dia kata sebenarnya kita gaduh 8 ke 10 ke, nak buat tazkirah ke, tak nak buat tazkirah ke, nak ambil Imam Hafiz ke, nak ambil berapa banyak pun, sebenarnya satu je punca. Sebab punca ni kita tak nak buat 20 satu juzuk semalam. Ya, kalau kita buat 20 rakaat satu juzuk semalam, tak bergaduh kita. Tapi disebabkan semua tak nak buat 20 rakaat sejuzuk semalam, yang tu yang cadang bagi 8, yang tu yang cadang letak tazkirah, yang tu yang cadang buat 10, yang tu yang cadang tambah 3, macam-macam. Betul juga. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau kata kita buat sembahyang tarawih di 20. Masa tu tak ada sahabat mempertikan. Kita pula benda ni sunat je. Dia keluar 8 dan sebagainya. Jadi perkara yang perlu untuk dimuhasabahkan balik. Saya masuk mesyuarat tu rasa terpersona dengan pandangan tersebut. Kenapa perlu gaduh? Rupanya sebab kita tak nak buat 20. Itu je jawapannya. Kalau nak buat 20, selesai masalah. Jadi kita tak nak buat 20. Itu jadi yang bergaduh-gaduh lah sikit kan. Dia bukanlah bergaduh bertumpuk, tetapi mengeluarkan pandangan yang bercanggah di antara satu sama lain. Jadi
Itulah di antara apa yang kita nak sebutkan. 4 perkara ni memang ada benda yang kita nak lakukan. Ada kadang-kadang kita niat nak sungguh nak buat baik dan cuba usaha, tengok-tengok kita tak buat ataupun tidak berjaya melaksanakan, Allah tetap bagi ganjaran pahala. Sebab itu Allah tidak pernah melihat sejauh mana hasil kerja yang kita lakukan itu. Allah tak pernah ingat berjaya ataupun tidak kita melaksanakan perkara tersebut. Sebab kalau kata mengikut hadis ini, faman hamba, siapa yang bersungguh-sungguh dengan niat bersungguh-sungguh dan cuba melaksanakan satu perbuatan kebaikan, tetapi tidak mampu dilaksanakan, tak dapat dilaksanakan kerana halangan-halangan tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan ganjaran pahala seolah-olah dia telah melaksanakan amal tersebut secara sempurna. Lepas itu tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dengan api, waktu itu ada beberapa ekor burung dengan beberapa titis air yang berperanan untuk memadam api yang ada pada membakar Nabi Ibrahim. Tapi ialah ikut logiknya, tak boleh berjaya 2-3 titik nak memadam api kebakaran yang telah lama dipanaskan selama 7 hari 7 malam untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi Allah tidak melihat berjaya ataupun tidak burung itu, tetapi sebaliknya Allah melihat sesungguh mana seseorang itu ingin melakukan kebaikan. Begitu juga kita boleh ambil iktibar daripada peristiwa. Begitu juga dalam kisah-kisah yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ada beberapa keadaan yang tidak berjaya diperoleh, tetapi Nabi SAW memberikan peringatan bahawa sesungguhnya yang hendak dicapai itu bukan kemenangan kepada kita, tetapi yang nak dicapai itu sejauh mana kita berusaha untuk mencapai kemenangan tersebut. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam kisah-kisah peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW dan para sahabat, itulah yang sentiasa dikejar. Perang Badar 313 orang lawan 1000. Dan ikut logiknya kita rasa kita kalah, kekuatan perbandingan kita dah rasa kalah. Tapi Nabi tidak memperdulikan soal berjaya ataupun tidak. Dan kerana itu datang arahan daripada Allah, dilaksanakan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Allah sebut dalam hadis qudsi ini, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang betul-betul bercita-cita, bersungguh-sungguh merancang nak buat suatu kebaikan, tak mampu dilaksanakan perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala turut memberikan kebaikan dan ganjaran pahala yang tersebut, ya. Apatah lagi kalau kita bercita-cita dalam perkara yang kedua, kita bercita-cita melakukan kebaikan, kita berjaya melaksanakan, Allah Taala akan memberikan ganjaran tersebut kepada kita, bukan hanya sekadar dalam hadis ini. Begitu juga dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala pernah sebut, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang membawa suatu kebaikan, baginya akan dibalas akan 10 kebaikan. Maknanya hadis ni dah sebut 10, minimum akan dapat 10 ganjaran pahala di sisi Allah. Dan di dalam hadis ini Allah cerita sampai 700 kali ganda pun Allah Subhanahu wa taala boleh bagi. Jumpa juga di dalam Al-Quran Al-Karim Allah sebut, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Ta'ala adalah serupa dengan menanam sebutir benih yang menunjukkan 7 butir hasil daripada benih tersebut, dan setiap daripada 7 itu menumbuhkan 100 ganjaran dan 100 biji-biji yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lagi ganjaran tersebut sampai satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maknanya apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi ini dinyatakan oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Dia kata minimum 10, dan sampai satu tahap mereka yang menafkahkan harta di jalan Allah Taala itu, maka Allah Taala akan memberikan 7 butir. 7 butir kali dengan setiap butir ada 100, jadi 100 kali 7, 700 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila orang nafkah sedekah ni kita bagi dah. Ada ruang sedekah kita bagi. Sebab tu bila terbaik waktu sedekah ni bukan waktu kita nak keluar cek besar-besar masuk TV tu. Itu sedekah juga, sah sedekah itu, tapi kita memang riak pula amalan.
Dia tertariklah pula pahala itu. Jadi di antara kaedah para ulama menyatakan yang sedekah ni tak perlu banyak-banyak. Dia biar 10 sen, biar RM1, RM10. Biar nilai yang kecil-kecil. Sebab kadang-kadang nilai kecil ni kita mudah lupa. Kan 10 sen, kita letak mana tertinggal. Kadang-kadang nampak je 10 sen, tak ambil kita. Kadang-kadang kat rumah ke kat mana-mana 10 sen, tak ambil kita. Cuma 100, bergegar lagi 100. Banyak ni kata kan. Kita pun nak ambil, nak cari. Kau nak cari tu imam nak serap kat dia. Tu imam kata duit siapa lah ni kan. Dia nak tanya-tanya. Jadi kalau duit 10 sen kita tengok. Jadi kadang-kadang 10 sen yang kita tak tahu yang datang keikhlasan yang digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 700. Sebab tu tuan-tuan pergi sembahyang Jumaat, puan-puan ulurlah apa yang ada tuan-tuan, apa yang ada. Semua lagi baiklah. Tapi apa yang minimum kita rasa boleh bagi 10 sen pun tak apa. Kau biasakan diri 10 sen. 10 sen, RM1. Zaman ni 10 sen tu macam cikai sangatlah tuan-tuan kan. Kau RM1 tu kita letaklah tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun lupa RM1 tu kita terletak dalam. Itu tak apa, biar kita terlupa dengan sedekah yang kita bagi. Sebab itulah yang mungkin akan memberikan ganjaran hilangnya perasaan dia. Allah Ta'ala terima dapat 700 pahala di sisi Allah Ta'ala. Bagi 100, kita pun nak masuk tabung tu bagi orang sedar tu nak masuk 100. 10 sen, malu nak masuk RM1, malu. 10 sen apa tak lagi, 5 sen apa tak lagi, malu nak masuk. Ada orang begitu tuan lalu senyum. Ada senyum. Bila orang tanya apa senyum? Senyum ke sedekah? Saya pun tak faham lah. Nak sedekah tak tabung ke macam mana tuan. Bolehlah juga, tapi salah cara melaksanakan hadis tersebut. Dia cerita lawak je lah. Rasa tak ada lagi orang senyum, tak tahu lah ke tempatnya dia yang buat tuan-tuan ya. Tapi nak cerita tu realiti dia. Maknanya setiap kebaikan yang kita buat itu Allah Ta'ala pasti akan memberikan ganjaran. Sebab itu dalam hadis ini dia memberikan suatu galakan yang sangat besar kepada kita untuk melakukan suatu amal perbuatan biarpun perkara tersebut hanyalah sekadar perkara kecil. Saya berazam nak baca subhanallah je, alhamdulillah wa la ilaha illallah sekali. Kan? Sekali lepas dalam kereta. Masuk kereta saya nak baca tu je, dia tak ada. Kita berazam buat, kita ialah kadang-kadang masuk terlupa nak cepat. Allah Ta'ala bagi. Tapi bila kita ingat, kita baca, dapat lagi pahala yang lain. Jadi Allah Ta'ala boleh memberikan ganjaran tersebut kerana apa semua amalan tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala kira sebagai satu amalan yang baik di sisi Allah ya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud kata seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa seekor unta yang terikat lalu berkata, "Ya Rasulullah, unta ini aku sedekahkan di jalan Allah." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Laka biha yaumal qiyamati sab'umi'atin nafqah." Bagimu ada 700 unta di hari kiamat kelak. Dia sedekah seekor unta di jalan Allah Ta'ala. Tuan, kata Nabi, di hari kiamat kelak kamu ada 700 unta yang akan bersama dengan kamu. Maknanya 700 unta ini para ulama' di tafsir dia buatlah satu hakikat unta diterima di akhirat kelak. Yang menjadi saksi baginya ini adalah hadiah ganjaran sedekah yang dilakukan, maka dia akan masuk syurga disebabkan saksi daripada unta yang hakikatnya muncul di hari kiamat. Ada para ulama menyatakan bahawa seekor unta 700 ekor unta ketika mana di akhirat kelak itu adalah ditimbang berdasarkan ganjaran 700 ekor unta di hari kiamat. Jadi walau bagaimanapun dua tafsiran diberikan oleh para ulama ini, maka kita jelas dan faham bahawa barang siapa yang melakukan kebaikan tambah pula mensedekahkan sesuatu perkara di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi kita adalah 700 kali ganda sebagaimana yang berlaku kepada hadis ini. Ini dalam bab perkara yang sunat ya? Dalam bab perkara sunat, sedekah perkara yang sunat, bukan wajib. Tak ada istilah sedekah yang wajib. Apatah lagi perkara yang wajib tuan-tuan, Allah Ta'ala pasti akan memberikan ganjaran. Bulan puasa ni tuan-tuan ya? Kadang-kadang orang puasa tapi zakat lupa nak bayar. Itu kadang-kadang ada persepsi juga. Ada kata zakat fitrah ni, Ustaz, anak saya kecil takkan nak bayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ni tuan-tuan, dia wajib bagi setiap orang Islam. Wajib bagi setiap orang Islam. Kalau kita ada anak pun tuan-tuan, syarat dia budak itu dilahir pun dalam bulan Ramadan. Selagi mana dilahir bulan Ramadan, budak itu wajib
dibayarkan zakat fitrah. Bukanlah budak tu kena pergi pusat zakat, tidak. Tapi budak tu mak ayah dia perlu membayarkan zakat bagi pihak anak itu sendiri. Jadi sebab tu kalau telah dia lahir seminit lagi sebelum masuk maghrib malam raya, dia lahir. Masuk katalah buka puasa 7.20, 7.19 anak itu lahir, tuan-tuan. Dia sempat hidup bulan Ramadan. Kemudian masuk waktu malam raya, wajib bagi dia zakat fitrah. Jangan lupa, dia seronok sangat dapat anak baru, lupa tuan-tuan nak bayar zakat fitrah utama. Habis sembahyang raya orang tanya, dah bayar zakat tak? Kena bayar ke? Dia pula tanya. Dia dua lah, sama ada tanya tu dia tak tahu betul, ataupun dalam keadaan dia buat-buat tak tahu. Sebenarnya dia terlupa sungguh disebabkan kealpaan, ya. Sebab tu zakat fitrah ni wajib bagi setiap orang Islam, ya. Syarat dia apa? Dia mesti hidup bulan Ramadan, hidup bulan Syawal. Itu sewajib zakat fitrah. Maknanya sebab tu kenapa bila masuk Ramadan kita baru disunatkan zakat fitrah. Sebab belum tentu lagi kita dapat hidup pada hari raya. Tak jamin lagi kita hidup hari raya. Katalah kita mati bulan Ramadan, tak wajib bagi orang itu membayar zakat fitrah. Tapi kalau dia hidup bulan Ramadan, hidup pagi Syawal, sebelum sembahyang dia hidup. Maknanya masuk maghrib hidup, maka waktu itu wajib bagi zakat fitrah. Bapa wajib dia hidup bulan Ramadan dan hidup bulan Syawal. Kalau hidup bulan Syawal saja lagi pagi raya, kena zakat tak? Kena zakat fitrah. Sebab dia tak sempat hidup bulan Ramadan. Ataupun dia hidup bulan Ramadan saja, tak sempat hidup Syawal, maka dia tidak diwajibkan zakat fitrah, disunatkan saja. Jadi itu keadaan-keadaan yang berlaku. Kalau dalam bab berkenaan dengan sunat pun Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran 700 kali ganda, apatah lagi dengan ganjaran yang wajib, yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahala yang lebih besar daripada itu. Itu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi yang lain, kata Nabi, as-saumu li, ya, puasa itu adalah hak aku, dan Allah taala kata aku berhak untuk memberikan ganjaran pahala kepada mereka yang berpuasa tersebut dengan aku sendiri yang menetapkan, bukan mengikut skema yang telah diberikan kepada para malaikat. Malaikat tak jumpa mana skema orang berpuasa, tak ada. Sebab Allah Ta'ala yang memberikan ganjaran itu kepada manusia. Baik, dalam perkara yang ketiga, Nabi SAW sebut di dalam hadis kursi ini, iaitu daripada kalam Allah, iaitu setiap perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang hamba hanya ditulis satu keburukan dosa tanpa dilipat ganda. Maknanya, barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang buruk, dia niat lakukan buruk, dia tinggalkan perkara tersebut, waktu itu dia dah menjadi satu kebaikan pada dia. Tapi kalau dia niat nak melakukan satu perkara yang buruk, dia buat juga perkara buruk itu, maka Allah Ta'ala akan tidak melipat gandakan. Allah bagi dosa, tapi dosa itu tidak dilipat gandakan. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Barang siapa yang membuat perbuatan jahat, maka dia tidak memberikan pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Mana Allah tidak menzalimi akan hamba-Nya yang melakukan satu dosa, kemudian Allah tak gandakan dosa dia tersebut kerana dengan dosa yang telah dilakukan. Maknanya Allah masih lagi nak memberikan peluang, nak memberikan ruang kepada kebaikan yang masih mengatasi keburukan yang telah dilakukan. Walau bagaimanapun, dalam perbahasan yang telah digariskan oleh para ulama, balasan jahat ini boleh dilipat gandakan seandainya ada beberapa sebab yang khususnya berkait dengan kemuliaan masa, kemuliaan tempat, dan kemuliaan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Maknanya, walaupun dalam ayat Quran ini, walaupun dalam hadis ini Allah kata kalau buat satu keburukan, kejahatan, dapat satu dosa, tapi Allah bagi ingat juga, ulama bagi ingat bahawasanya ada juga waktu-waktu bila orang itu melakukan dosa, Allah melipat gandakan dosa tersebut. Baik, bagaimana keadaan dia? Ya. Yang pertama, satu kejahatan sangat besar pengharaman di sisi Allah Subhanahu wa taala seandainya dilakukan di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dosa ni jahat, mencuri ni dah jahat, contoh mencuri jahat. Ataupun kita
pukul orang, katalah pukul orang dengan tidak sengaja, jahat, perbuatan tak ada hak, kita sengaja bunuh orang, memang satu kejahatan yang kita buat. Tapi kalau kita lakukan perbuatan jahat tersebut di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, maknanya bulan Ramadan kita buat jahat, tuan-tuan, berganda Allah akan bagi dosa pada kita. Nampak? Dosa menumpuk itu satu hal. Yang kedua, yang akan tumbuk dalam bulan Ramadan ni buat apa? Sebab bulan Ramadan tujuannya adalah untuk melakukan kebaikan. Kita tak buat kebaikan, kita buat keburukan, kita tumbuk orang. Bulan puasa, maknanya dosa kita dapat dua. Pertama, sebab keburukan yang kejahatan yang kita buat itu. Yang kedua, kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim haji, kita pun melakukan kejahatan, pun kita melakukan kejahatan di musim haji yang Allah Ta'ala muliakan waktu tersebut, maka kita akan dapat ganjaran yang besar, ganjaran dosa yang besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkara yang harus kita ingat. Kadang-kadang bulan puasa ni, bila kita buat kejahatan, ingat Allah Ta'ala akan melipat gandakan kejahatan tersebut kerana tidak menghormati akan bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu kita pun takutlah tuan kan, kalau dulu bulan puasa ni orang sorok-sorok nak melakukan kejahatan pun. Tapi hari ini bukan hanya sekadar kejahatan itu dilakukan secara senyap-senyap, tapi lebih berani daripada itu, dia berani melakukan kejahatan itu dalam keadaan terang-terangan walaupun di dalam bulan Ramadan. Kalau puasa tadi, puasa di mana? Puasa Bulan puasa sebab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Satu kejahatan dilakukan, Allah gandakan kejahatan. Sebab apa? Sebab tidak menghormati bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kebaikan kita lakukan bulan puasa, Allah Ta'ala akan gandakan kebaikan tersebut kerana kemuliaan bulan puasa ini. Sebab itu kita tengok ya, Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, pahala sunat itu yang kita lakukan bulan Ramadan digandakan sebagaimana kita melakukan perkara yang wajib. Maknanya sunat itu pahala wajib kita dapat, apatah lagi dengan pahala yang wajib, lebih digandakan oleh Allah SWT. Tapi sebaliknya juga berlaku, seandainya kita melakukan perbuatan tersebut di dalam bulan yang perbuatan yang buruk tersebut dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, Allah boleh melipatkan dosa yang telah lipat gandakan dosa yang telah kita lakukan. Bukanlah bermaksud lepas ni kalau nak tumbuk orang janganlah bulan puasa. Lepas raya kan kau tumbuklah dia. Tak suruh tumbuk, dia tetap dosa. Tapi dibimbangi dosa itu berjadi ganda disebabkan kita tidak menghormati waktu-waktu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Yang kedua, seandainya kesalahan tersebut dilakukan di tempat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kemuliaan. Contoh di tanah haram, di Mekah kita tumbuk orang. Tak ada kerja lain. Maknanya tak macam mana kita bergaduh dengan Arab nak beli jubah je. Contoh nak beli umrah, beli jubah, beli kurma kan. Kurma Nabi pula tu, itu tak boleh kira macam mana tu, tak kerti lah. Tapi nak cerita tuan-tuan, di tanah haram kita bergaduh, kita buat satu perbuatan yang dosa, kita dapat dosa di sisi Allah. Pertama sebab gaduh tumbuk orang itu tadi, tidak ada hak untuk menumbuk orang itu. Yang kedua, disebabkan kita melakukan perbuatan tersebut di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang bergaduh dalam masjid. Balik tuan-tuan. Itu orang kita ni batuh lagi dah tuan-tuan ya. Kalau nak bergaduh, sebab tu kalau kita orang kampung, kita bergaduh orang dulu. Bergaduh dia tak pergi pada raya. Pergi gaduh kat pada raya tak selesai masalah, bertumbuk lagi ada. Tapi bila masuk masjid, dia risau ni, dia ingat ni. Quran lagi ke depan lagi lah, dia tak berani tuan-tuan ya. Adalah juga rasa hormat tersebut memahami bahawa tempat tersebut tidak sesuai untuk dilakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi kesalahan yang dilakukan di tempat seperti tanah haram di Mekah dilipat gandakan kerana tempat itu mulia. Kenapa kita melakukan perbuatan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Betul Allah sebut, faman farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Contoh dalam selain daripada bulan Ramadan, musim haji, tidak dibenarkan kepada kita untuk berkata yang perkataan yang kurang baik, melakukan perbuatan fasik, dan tidak dibenarkan untuk kita berbantah, bergaduh-gaduh di dalam masuk pengerjaan haji ya.
Yang dimaksudkan dengan berbuat fasik di sini menurut pandangan daripada Ibnu Umar, yaitu melakukan perbuatan maksiat di tanah haram sama ada di Mekah ataupun berada di Madinah. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa may yurid fihi bi ilhadi bi zulmin nuzighu min azabin alim. Dan barang siapa yang termasuk di dalamnya, yakni Masjidil Haram, melakukan kejahatan secara zalim, nescaya akan kami rasakan kepadanya satu bahagian siksa yang amat. Maka kadang-kadang kita pergi umrah, kita pergi haji. Nak buat haji ni, nak buat umrah, tuan-tuan, nak tawaf kita ni tuan-tuan, kita dah buat satu tim kereta kebal untuk melindungi jemaah umrah dan haji yang kita buat. Orang Melayu dia tak buat lah, orang kita rasa orang ada lah, orang mungkin daripada bangsa yang lain rasanya ada begitu. Dia buat tim dia yang kuat-kuat, dia letak depan, yang belakang dia follow belakang. Berpakat yang ni dia memang main gempur. Ini musim haji berlaku. Tapi dia kena ingat tuan-tuan sekalian, seandainya melakukan perbuatan yang tidak baik di tanah haram pula di waktu musim haji, tuan-tuan, 2 kali ganda dosa Allah Ta'ala boleh bagi. Kerana satu, melakukan perbuatan yang salah, yang kedua disebabkan itu adalah musim haji, yang ketiga dilakukan pula di tanah haram. Ini harus kita ingat tuan-tuan. Jadi sama juga, bukan hanya sekadar musim tempat. Kita pun macam tempat yang kita muliakan, masjid, rumah Allah, tempat yang dimuliakan untuk kita semayang dan sebagainya. Kita bergantung dalam tu, boleh tak boleh? Bergantung juga tuan-tuan, melakukan perbuatan yang tidak baik dalam di masjid, Allah Ta'ala boleh lipat gandakan dosa tersebut kerana kemuliaan tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan. Ya. Sebab itu para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama salaf merasa takut untuk tinggal di tanah haram kerana mereka khawatir akan melakukan dosa di tempat tersebut. Sebab itu tuan-tuan, ramai para sahabat dan ulama tak berani duduk dalam Mekah, duduk tanah haram tak berani. Sebab apa? Dibimbangi melakukan satu perbuatan maksiat di tempat tersebut, lalu dilipat gandakan dosa di sisi Allah. Kan? Di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Umar bin Abdul Aziz. Antara mereka yang tak berani duduk rumah dia di tanah haram. Kita tuan-tuan, kalau boleh nak ada rumah dekat masjid sebelah masjid haram. Ialah baguslah, makna tak rugi nak melakukan amal ibadah betul. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, sekali melakukan kesalahan di tanah haram, bermaksud Allah boleh melipat gandakan dosa tersebut kerana kemuliaan tempat. Jadi kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab pernah menyatakan, sesungguhnya 70 kesalahan di luar tanah haram adalah lebih aku sukai daripada satu kesalahan di tanah haram. Sayyidina Umar pernah kata, aku lebih rela melakukan 70 kesalahan di luar tanah haram, selain di Mekah, selain di Madinah, berbanding satu kesalahan kalau aku lakukan di Mekah. Maknanya Sayyidina Umar ni tahu kemuliaan tempat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh melipat gandakan dosa seseorang disebabkan kemuliaan tempat tersebut. Sayyidina Umar kata, aku sanggup buat 70 salah pun tak apa, tapi yang penting di luar tanah haram daripada aku lakukan sekali di tanah haram. Tengok tuan-tuan, kadang-kadang ya kita pergi haji, pergi umrah dan sebagainya, kadang-kadang diuji kesabaran kita tu tinggi sampai kita mengumpat orang, mengatur orang di dalam tanah. Boleh kata tuan, bukan kata ialah bukan hanya sekadar dosa yang dapat, tapi Allah menggandakan dosa tersebut kerana kemuliaan tempat. Jadi harus juga kita ingatkan tuan-tuan sekalian, kalau kita nak pergi ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Mekah, Madinah, pergi ke Masjidil Aqsa di tanah Arab saja, maka adalah wajar dan sewajibnya kepada kita untuk sebaik mungkin mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan dosa, kerana dosa itu dibimbangi akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mujahid telah menyatakan, seorang ulama tafsir, kesalahan di Mekah dilipat gandakan sebagaimana kebaikan dilipat gandakan. Maknanya kalau seorang itu melakukan kesalahan di Mekah, maka dilipat gandakan sebagaimana kebaikan dilipat gandakan. Kalau kita semayang di Masjidil Haram itu dengan ganjaran pahala berapa ribu kali solat di Masjidil Haram, waktu itu tuan-tuan sekalian, seandainya satu kesalahan kita lakukan, Allah boleh lipat gandakan kesalahan tersebut mungkin 1000 kali menurut pandangan daripada Mujahid, iaitu salah seorang ulama tafsir yang sangat terkenal. Jadi wajarlah kita mendengar
dengan ramai para sahabat dan ulama salaf mengelakkan diri daripada duduk di tanah haram kerana kebimbangan terhadap maksiat yang telah dilakukan. Baik, yang ketiga tuan-tuan, keburukan itu boleh digandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dosa itu Allah Taala boleh gandakan seandainya kesalahan itu dilakukan oleh orang yang Allah Taala berikan kemuliaan dan kedudukan di sisi masyarakat, khususnya masyarakat orang Islam. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ni imam, contoh bukan imam sini ni, imam pada dekat sini lah, sama juga. Jadi seorang imam melakukan maksiat tuan-tuan, contohnya melakukan maksiat. Seorang ustaz dengar ustaz buat maksiat. Kita orang biasa ni tuan-tuan bila dengar Allah ustaz, jangan gitu. Punyalah tak percaya je kalau seorang ustaz melakukan seperti. Orang yang mempunyai kedudukan dan kebaikan di sisi masyarakat, seandainya dia melakukan dosa tuan-tuan, dosanya boleh dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kemuliaan yang dia ada. Dan itu kadang-kadang memanglah tengok seorang ustaz melakukan kesalahan itu akan diulang beribu kali. Tengok betul, boleh percaya ke ustaz? Kan? Dia akan macam duluan dia kat ustaz buat perangai macam tu. Dia akan kait antara satu sama lain. Kenapa ini melibatkan soal maruah yang ada kepada kedudukan dan kemuliaan seseorang, khususnya pula yang mahir dalam bidang agama. Dan sebab tu kadang-kadang saya tak berapa nak setuju. Dalam surat khabar tulis ustaz tipu duit orang. Wah, kadang-kadang dia bukan ustaz pun, tapi sebabkan dia pakai kopiah, orang panggil dia ustaz. Jadi yang buruk nama siapa ustaz, dia tu memang dah buruk nama dah. Tapi ustaz-ustaz yang lain akan turun daripada itu. Tengok, ustaz tu bukan boleh percaya. Nampak? Ini antara isu-isu yang besar. Isu-isu yang besar yang berlaku di dalam masyarakat kita pada dulu. Ya. Poligami contoh. Poligami biasa berlaku di kalangan ustaz. Tapi seorang ustaz yang gagal dalam poligami, contoh, gagal dalam poligami dia memberikan kesan pada ustaz-ustaz yang lain. Bukan ustaz lain tu nak poligami juga, tidak. Tapi bukan boleh percaya walaupun dia ustaz. Jadi ini antara benda yang perlu untuk dijaga. Termasuklah bukan ustaz je tuan-tuan, orang yang diberikan kemuliaan di sisi masyarakat. Termasuklah juga kalau dia imam tu, dia bilal untuk siap yang berkait dengan institusi agama, dia siap masjid, siap masjid buat maksiat. Siap pun orang pandang tinggi je tuan. Ya. Jangan kita anggap orang yang siap ni dia tak ada apa, tapi siap ni pun siap masjid mana. Kita pun tak ada. Jadi orang-orang yang mempunyai kemuliaan, kekuatan makrifat khususnya dalam bidang agama, khususnya mereka ini seandainya melakukan satu perbuatan melanggar perintah daripada Allah Ta'ala itu, maka dia boleh dilipat gandakan dosa yang telah dilakukan. Saya percaya yang pada yang nipu orang itu berat ya. Kerana dosa itu dilipat ganda. Soal berapa lipat ganda di sisi itu Allah Ta'ala yang menentukan. Tetapi berdasarkan tafsiran hadis ini, seandainya kesalahan itu dilakukan disebabkan ada kemuliaan yang berkait dengan soal agama, kalau mengikut ayat-ayat Al-Quran, contoh dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal azaba bi'faini wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Allah kata, wahai isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji dan nyata, nescaya akan dilipat gandakan siksaan bagi mereka 2 kali lipat. Maknanya kalau isteri Nabi melakukan kesalahan pun Allah Ta'ala boleh melipat gandakan dosa dia. Sebab bukan sebab dia perempuan biasa, tapi sebab dia isteri Rasulullah. Melakukan maksiat, buruk dia bukan sekadar memburukkan nama dia, tetapi memburukkan nama lain. Sama juga dalam peristiwa yang lain. Termasuklah orang menipu orang lain menggunakan title agama atas nama haji dan umrah. Orang yang melakukan perbuatan tersebut boleh dilipat ganda. Soal berapa lipat ganda, berapa kali Ustaz katanya 3 kali. Saya nak beritahu 3 kali lebih. Jangan begitu. Itu hak Allah Ta'ala boleh, tetapi berdasarkan ayat-ayat Allah dilipat gandakan kesalahan tersebut disebabkan kemuliaan yang ada di sisi masyarakat. Sebab tu saya tidak nak ambil istilah menghukum. Cuma bila kita baca begini, kita nak memberikan satu peringatan sesama kita. Mungkin kita ni ada kedudukan dan sebagainya, orang pandang kita orang surau pun jadi tak.
Jadi orang kuat surau. Orang kuat surau buat maksiat tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan? Bukan ustaz pun. Dia orang kuat surau buat maksiat. Allah. Kalau orang kuat surau macam tu, itu memang betul-betul percaya lah. Dia kata kan, dah keluar perkataan macam tu, habis kita tu. Sebab dia merosakkan. Bukan sebab kesan dia bukan hanya pada perbuatan yang dilakukan, tetapi kesan dia boleh bawa kepada seluruh masyarakat. Kan? Ataupun kita katakan bahawa ni ada kementerian apa yang haluan pengarah, betul pengarah yang saya sebut bermaklum kisah tu. Ialah tak ada sebut lah. Maknanya dia ada jawatan melakukan perbuatan tersebut. Apa efek dia kepada penjawat awam? Oh, nampak dia dalam kerajaan macam baik kan. Tengok kalau ketua tu akan sekali kalau ketua kerajaan yang buang tu tak lagi kan. Jadi benda tu terbalik juga kepada kita sebagai orang yang mungkin jadi pada tersebut. Termasuklah kita pemimpin. Mana-mana pemimpin pun kalau dia melakukan satu perbuatan yang tidak baik, Allah Ta'ala boleh gandakan dosa yang dilakukan itu kerana dia tidak menunjukkan satu contoh yang baik dan lebih dibimbangi ada pula orang mengikut maksiat yang telah dilakukan. Dan kita jadi pemimpin, bukan sekadar pemimpin yang pemimpin masyarakat, pemimpin negara dan sebagainya. Mana-mana pemimpin pun termasuk rumah tangga sendiri pun. Sebab tu kalau ayah melakukan satu perbuatan yang dosa dan memberikan kesan kepada anak disebabkan perbuatan dosa ayah tersebut, maka Allah Ta'ala akan lipat gandakan dosa ayah tersebut kerana memberikan tunjuk kesan yang buruk kepada anak-anak. Yang ni yang kita bimbangkan. Sebab tu depan anak ni memang kalau mana-mana kita belajar, mana kalau kita belajar Tarbiyatul Aulad karangan Dr. Abdul Karim Az-Zaidan, dia kata ayah ni sebaik-baik ayah ni walaupun dia mungkin ada perangai yang tidak baik, dia terpaksa berlakon depan anak. Kena berlakon depan anak supaya keburukan itu tidak disertakan kepada anak. Kena berlakon. Tunjuklah kita ni baik, orang yang paling hebat. Sebab sekali anak tak percaya pada ayah, sekali anak tak percaya pada ayah, dia akan cari orang lain untuk percaya. Bila dia dah percaya orang lain, dia kata dia akan perlekehkan ayah sendiri. Saya rasa ada dalam Facebook baru ni tuan-tuan ni, saya ni suka juga tengok Facebook ayah ni, dia macam kerap sangat lah pula lah bab Facebook. Baik, tengok dalam Facebook ada seorang di komen, dia kata dia kutuk ayah dia tuan-tuan, kutuk habis-habisan dia. Kau yang mengaku ayah lah depan aku ayah dia, kalau saya baca lah ikut, rasa-rasa ikut nada marah dia. Dia memang terasa kuat dia. Mungkin antara faktornya ayah ni tidak menunjukkan contoh yang baik, dan disebabkan itulah anak yang kurang kepercayaan pada ayah dan dia menikah. Yang ni yang kita bimbang tuan-tuan sekalian. Sebab itu orang-orang yang mempunyai kemuliaan di sisi masyarakat, kemuliaan yang ada berkait dengan soal agama, waktu itu seandainya dia melakukan satu kesalahan, maka kesalahan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh gandakan dosanya disebabkan kesan yang bakal berlaku seandainya dilakukan perbuatan-perbuatan yang tersebut. Ya. Contoh ayah ini dia mokok. Ayah mokok. Ya. Itu saya rasa tak tahu macam mana dia nak cover depan anak Allah Alam. Bila ayah mokok, anak tu tak boleh nak disalah kalau anak tu mokok. Kadang-kadang sebab apa? Sebab dengan tindakan kita itu sendiri. Ya. Soal nak pakai pandangan makro ke wajib ke sebagainya, terpulang nak pakai macam mana, tidak digezetkan lagi tuan-tuan. Tetapi realitinya begitulah. Maknanya seandainya ayah melakukan sesuatu perbuatan itu, dia kesannya sebab dia akan mengkaitkan soal anak dia. Ayah anak dia boleh mempertikaikan sikap dan kepercayaan kepada ayahnya. Benda ini yang sebenarnya hendak dielakkan. Ini benda yang perlu untuk dijaga. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan beri peringatan kepada para sahabat Nabi, tapi Allah beri peringatan kepada isteri-isteri Nabi. Seandainya isteri Nabi ini melakukan perbuatan maksiat yang keji lagi nyata, Allah Ta'ala akan melipat gandakan seksaan bagi mereka 2 kali ganda seksaan tersebut. Ya, sebab Allah khusus bukan masalah isteri Nabi itu melakukan kesalahan, tetapi orang akan membalikkan, ini semua salah Nabi tak jaga isteri dia baik-baik. Nampak? Orang akan kaitkan dalam kesannya akan membawa kepada anak tersebut.
Baik, tuan yang dirahmati Allah. Baik, itulah di dalam hadis ini tuan-tuan sekalian, kita tengok Nabi SAW menggunakan perkataan ham, yaitu orang yang bercita-cita, orang yang melakukan perbuatan, yang berniat cita-cita sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Allah Ta'ala tak kata waman nawa, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan. Sebab niat ni tuan-tuan, dia lintasan hati. Bila kita bincang apa maksud niat, niat di lintasan hati, atau benda yang kita rasa kita nak buat tu dah niat. Ya. Sebab tu niat ni sebenarnya yang paling penting adalah diri kita, dalam kita. Yang kita usalli itu banyak kali itu tuan-tuan, itu hanya sekadar untuk mentakyin dan menguatkan lagi niat di dalam hati kita. Sebab tu para ulama menyatakan yang paling penting niat itu di hati. Yang kita lafazkan itu untuk membantu hati kita berkata-kata. Sebab biasanya kita bercakap dan hati kita bercakap perkara yang sama. Bila kita lafazkan Allahu Akbar itu dengan usalli fardul maghribi ke isyak dan sebagainya, kita niatkan dan dalam hati kita menyatakan perkara yang sama. Kan? Itu keadaannya. Jadi niat ni apa? Niat ini lintasan hati. Nabi SAW tak menggunakan perkataan niat. Sebab orang itu boleh menukar niat bila-bila. Benda niat ni benda yang tak kuat niat. Saya niat nak balik. Niat nak balik atau dia balik? Niat nak balik. Niat je lah. Dia tak balik-balik pun. Dia niat di benda yang tidak kuat. Tapi Nabi SAW menggunakan perkataan ham, iaitu yang bertujuan, berkehendak, berazam sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan tersebut, barulah termasuk di dalam orang yang beramal dengan hadis ini. Tapi orang tu kalau sekadar niat, sekadar ingat tak tabat, niat gitu je, tapi meneruskan kejahatan yang dilakukan, itu tidak dinamakan orang yang mendapat ganjaran itu. Kerana apa? Kerana itu hanya sekadar niat. Semua orang niat. Tanyalah orang-orang pencuri tuan-tuan. Seorang pencuri ni tuan-tuan, nak kita, dia ada ciri-ciri kebaikan tu ada. Aku ni nampak mencuri, tapi aku, kalau anak aku mencuri, aku tampak dia, walaupun dia seorang pencuri. Betul. Tanyalah seorang pencuri, nak tak anak dia jadi pencuri? Tak nak. Dia memang tak akan nak. Sebab kebaikan, sebab niat itu semua orang ada, termasuk orang jahat. Orang jahat ni, dia kata aku rasa tua dia, aku berhenti lah. Niat kan, sekadar niat. Perbuatan belum tentu. Jadi bila Nabi SAW menggunakan perkataan hak, dia membawa kepada satu benda yang boleh membawa kepada tindakan. Dia bukan satu niat yang biasa. Sebaliknya, dia adalah satu perkara yang hendak dilakukan, ada perancangan, ada usaha yang dilakukan di dalam perkara tersebut. Sebab itu kalimah ini telah ditafsirkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah, "Idza tahaddasa 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan." Jika seorang hamba-Ku berkata kepada dirinya sendiri untuk melakukan satu kebaikan, maka aku akan tulis kepadanya untuk satu kebaikan. Maknanya tuan-tuan sekalian, dia bersungguh-sungguh. Mana dia berkata, bila seorang itu bercakap diri dia sendiri, maknanya dia kata, aku ni nak betul-betul nak berubah diri pada kebaikan. Aku nak mengelakkan diri daripada melakukan maksiat. Betul-betul. Maknanya bila dia keluar tu dengan hati dia sendiri menyatakan sedemikian, barulah layak baginya untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang baik dan ganjaran yang sempurna kepadanya disebabkan kesungguhan yang hendak dia melakukan perubahan tersebut. Yang ini di antara perkara yang harus kita ingat, tuan-tuan sekalian. Begitu juga di dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, barang siapa yang melakukan akan niat sungguh-sungguh yang nak melakukan kejahatan, tiba-tiba dia tak jadi melakukan kejahatan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan ganjaran kepadanya dengan satu pahala. Ya. Jadi perbahasannya panjang, tuan-tuan sekalian. Di antaranya kata pengarang, jika seorang hamba bercita-cita untuk melakukan keburukan tetapi dia tidak melakukannya, Allah Ta'ala akan menulis satu kebaikan yang penuh. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebut, sesungguhnya dia meninggalkan itu adalah kerana aku. Di dalam Muslim Sahih Bukhari menyebut dia meninggalkan kerana aku. Ini menunjukkan bahawa meninggalkan perbuatan buruk tersebut mestilah disebabkan perasaan takut kepada Allah. Oleh itu wajarlah dia mendapat satu kebaikan
kerana pada hakikatnya dia bermaksud mengamalkan satu kebaikan, yaitu mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan keburukan. Macam kadang di sini disebut barang siapa yang cita-cita nak melakukan kejahatan, tiba-tiba dia tak buat kejahatan tersebut,